Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Lailana binti Yusuf, bernama matrik C17A0231. Hari ini saya akan melakukan perbentangan berkenaan dengan latihan industri yang telah saya laksanakan selama 4 bulan di Adihan Batik. Syarikat Batik Adihan ini pada mulanya wujud sebagai perniagaan kewangan, namun kemudian ia telah dikembangkan dan menubuhkan sebuah anak syarikat di bawah perniagaannya dengan melakukan perniagaan batik. Perniagaan ini ditubuhkan oleh kerana faktor minat serta pengalaman dalam bidang perniagaan seni batik semenjak 10 tahun yang lalu. Oleh itu, Puan Baizura mula beroperasi dengan perniagaan batik pada awal tahun 2021. Meskipun syarikat ini baru ditubuhkan, Puan Baizura menerima pelajar dan juga menerima untuk membuat sebagai latihan industri di syarikat beliau, serta ia diberi sebagai inisiatif bonus kepada pelajar yang telah menjalin latihan industri di syarikat beliau. Visi dan misi syarikat. Dasar penubuhan syarikat Batik Adihan adalah untuk memperkenalkan batik ke seluruh Malaysia, di samping membuka peluang buat golongan muda untuk menceburi dalam bidang perniagaan dan pembuatan batik. Manakala visi adalah mewujudkan sebuah syarikat bumi putrajaya agresif dan maju dalam sektor batik tekstil. Seterusnya adalah menghasilkan batik yang berkualiti dan setanding dengan pasaran Malaysia dan mencapai tahap kepuasan pelanggan. Manakala misi adalah untuk mewujudkan sebuah syarikat batik yang dikenali serta berdaya saing sehingga ke peringkat global. Secara ringkasnya, tugasan sepanjang latihan industri pada minggu pertama, pelajar didedahkan dengan jenis reka bentuk batik serta cara pengendalian penggunaan alat canting dan juga kaedah melukis ke atas fabrik dengan betul. Minggu ketiga pula, pelajar didedahkan dengan mempraktis canting ke atas batik dan juga membancuh lilin bahan campuran dan menghasilkan corak tabuh. Pada minggu ini, pelajar cuba didedahkan dengan mereka bentuk ataupun mencorakkan lukisan batik dengan bercorakkan flora dan juga fauna. Dan dilakukan secara berulang sehingga pelajar dapat mengawal lilin dengan baik. Manakala minggu keempat adalah mewarna ke atas fabrik batik. Praktis teknik warna ini berlainan bagi menghasilkan hasil yang unik dan juga eksklusif pada reka bentuk corak batik. Pelajar cuba menghasilkan dengan kaedah mencelup ke dalam warna yang terang, kemudian diikuti dengan warna gelap. Kaedah ini tidak menggunakan sebarang alatan canting ataupun lilin, sebaliknya diikat dengan tali ataupun getah. Untuk mencanting batik bermotifkan flora juga seperti tumbuhan, pelajar menggunakan mata canting yang lebih halus untuk menghasilkan kelopak bunga yang lebih halus. Pelajar mempraktis mencanting batik bermotifkan fauna, antaranya motif haiwan seperti rama-rama, memantau ke tempat mematikan warna dan menjahit batik di pantai cahaya bulan, serta tempat pembuatan mencanting batik. Seterusnya pada minggu ke-11 hingga ke minggu 13, syarikat telah pun melakukan lockdown mengikut pada saranan yang telah ditetapkan oleh kementerian, dan aktiviti yang dilakukan sepanjang tempoh lockdown ialah melakukan pemasaran ataupun promosi sempena lockdown di laman Facebook, Instagram dan juga WhatsApp, dan melakukan jualan batik ke dalam media sosial. Pada minggu itu juga pelajar diberi kebebasan untuk menyiapkan laporan akhir latihan industri. Sepanjang latihan industri ini juga pelajar telah mempelajari cara mencanting batik dengan betul. Jika sebelum ini pelajar tidak pernah didedahkan dengan cara mencanting, namun latihan industri ini secara sedikit sebanyak telah membuka mata saya untuk menghargai reka bentuk seni batik itu sendiri. Oleh itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tenaga pengajar saya yang telah banyak memberi tunjuk ajar sepanjang saya menjalani latihan industri dalam seni batik.